Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, apa khabar semua? Hari ini kamu akan mempelajari topik asid dan alkali. Baiklah, seperti yang telah kamu ketahui, terdapat berbagai-bagai jenis makanan dan bahan di sekeliling kita. Okey, cuba kamu tonton video ini. Okey, makanan apakah yang telah diberikan kepada bayi tersebut? Yes, here is lemon. Ramalkan apakah rasa lemon itu? Sudah tentulah masam. Adakah semua makanan kita berasa masam? Tentulah tidak. Okey. Jadi, kepelbagaian makanan ini adalah disebabkan oleh sifat-sifat kimia bahan tersebut. Okey, baiklah. Di sini cikgu akan menunjukkan bahawa sifat-sifat kimia bahan terbahagi kepada 3, iaitu asid, alkali dan neutral. Okey, contoh makanan yang berasid seperti nanas, cuka, asam jawa, mangga dan lemon. Okey, untuk yang beralkali adalah shampoo, sabun, soda bikarbonat, okey, ni sabun juga, dan ubat gigi. Okey, dan makanan ataupun bahan yang bersifat neutral adalah seperti air mineral, gula dan garam. Okey, kamu perlu tahu di sini bahawa terdapat 3 jenis sifat bahan, iaitu asid, alkali dan neutral. Bagaimana kita boleh mengetahui sifat kimia sesuatu bahan ini? Okey, kita boleh mengetahuinya dengan menggunakan satu alat, iaitu kertas litmus. Terdapat 2 warna, iaitu biru dan merah. Okey. Bagaimana untuk menggunakan kertas litmus tersebut? Okey, yang pertama, kertas litmus itu diletakkan di atas kertas turas. Okey, pastikan tangan kamu kering. Okey, sebab apa? Sebab kertas litmus ini sangat sensitif. Okey, jadi sekiranya tangan kamu berpeluh ataupun basah, kertas ini akan bertukar warna dan dia tidak boleh digunakan lagi. Letakkan di atas kertas turas ni, kemudian picitkan atau ambil larutan yang hendak diuji. Yang ni bahan yang kita nak uji ni ya, menggunakan penitis. Kemudian titiskan pada kertas litmus yang telah diletakkan di atas kertas turas ini. Okey, perlu diingat untuk satu larutan kita memerlukan 2 kertas litmus yang berwarna merah dan kertas litmus yang berwarna biru. Okey. So, setelah kita titiskan larutan tersebut di atas kertas litmus, kita perhatikan perubahan warna pada kertas litmus. Okey, apa yang berlaku? Okey, apakah perubahan warna yang terlibat? Okey, sekiranya bahan itu berasid, okey, ia akan menukarkan warna kertas litmus biru kepada merah. Okey, perhatikan ya. Kalau dia bahan berasid, dia akan menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Okey, kalau kertas litmus merah tidak akan berubah warna. Sekiranya bahan itu beralkali, ia akan menukarkan warna kertas litmus merah kepada biru. Okey, tetapi tidak menukarkan warna kertas litmus biru. Okey, dan sekiranya bahan itu neutral, ia tidak akan menukarkan mana-mana warna kertas litmus. Okey, senang tak nak ingat? Senang. Okey, cuba kamu ingat formula yang ini. Ingat disambal kali. Okey, disambal kali. Okey, cikgu bagikan tengah-tengah dia M untuk merah, B untuk biru. Okey, ambil daripada bahagian tengah ni, M merah untuk yang berasid. Okey, B biru untuk alkali. Ingat, apa sahaja kalau akhirnya kertas litmus itu bertukar menjadi warna merah, ia bersifat asid. Okey, sekiranya kertas litmus itu bertukar kepada biru, maka dia beralkali. Okey, faham? Seterusnya, kita akan mendefinisi secara operasi maksud-maksud bahan berasid, bahan beralkali dan bahan neutral. Okey, cikgu nak kamu faham apa maksud definisi dan operasi. Okey, definisi bermaksud beri makna ataupun beri maksud. Definisi define dalam bahasa Inggeris define. Maksudnya beri maksud.
Okey, kalau operasi eksperimen. Jadi, sekiranya soalan tentang definisi secara operasi ini, kamu perlu memberi maksud sesuatu perkara tersebut berdasarkan eksperimen yang dijalankan. Maka dalam uji kaji asid dan alkali, seperti yang cikgu dah beritahu tadi, kamu akan menggunakan kertas litmus. Okey, jadi definisi secara operasi bagi bahan-bahan berasid, beralkali dan neutral mestilah tentang kertas litmus. Perubahan warna kertas litmus tersebut. Okey, jadi ini dia. Okey, sekiranya bahan berasid adalah bahan yang tidak menukarkan warna kertas litmus merah dan menukarkan warna kertas litmus biru kepada merah. Okey, kalau bahan beralkali adalah bahan yang tidak menukarkan warna kertas litmus biru dan menukarkan warna kertas litmus merah kepada biru. Manakala bahan neutral adalah bahan yang tidak menukarkan kedua-dua warna kertas litmus merah dan biru. Okey. Okey, soalan kebat dalam buku teks juga ni. Apakah cara yang boleh kamu gunakan untuk menguji sifat kimia bahan jika kehabisan kertas litmus? Jika tiada kertas litmus, apakah bahan-bahan yang boleh kita gunakan? Okey. Ini adalah salah satu contoh. Okey. Yang kita boleh gunakan adalah air rebusan kelopak bunga raya. Okey, air rebusan kelopak bunga raya ni, okey, kita ambil kelopak bunga raya, kita masukkan dalam satu bikar yang berisi air, kemudian kita panaskan. Setelah panas sehingga mendidih, kita sejukkan, kemudian kita turas. Okey, dan dah siaplah penunjuk ajaib ini. Okey, ataupun penunjuk untuk memastikan keaslian atau sifat kimia sesuatu bahan tersebut. Okey, sekiranya sesuatu bahan itu bersifat asid, maka warna ekstrak ataupun air rebusan bunga raya tersebut merah. Okey. Sekiranya bahan berasid itu sekiranya larutan tersebut bersifat alkali, maka larutan air rebusan bunga raya tersebut akan bertukar menjadi warna keunguan. Okey, selain daripada air rebusan bunga raya ataupun ekstrak bunga raya, kita juga boleh menggunakan air ekstrak. Okey, ekstrak kobis ungu dan juga ekstrak kunyit. Okey. Ketiga-tiga ni boleh digunakan untuk menguji sifat kimia sesuatu bahan. Okey, baiklah. Seterusnya, ini adalah contoh-contoh bahan berasid seperti yang telah kamu pelajari. Bahan berasid seperti strawberry, asam jawa, limau, apple dan cuka. Kesemua bahan ini, jika kamu perhatikan dan kamu kenal pasti, apakah rasa bagi bahan-bahan tersebut? Ya, jika kamu rasa masuk dalam mulut, kamu akan rasa masam. Kebanyakan bahan ataupun makanan yang berasid akan memberikan rasa masam. Okey, tetapi tidak semestinya yang bukan rasa masam itu tidak berasid. Contohnya, cuba kamu perhatikan apple ini ada apple hijau dan apple merah. Okey, yang berasa masam kebanyakannya adalah apple hijau. Okey, sekiranya kamu makan apple merah, okey, kadang-kadang kalau kita makan apple merah ni kita akan rasa manis. Tetapi rasa manis tersebut tidak menunjukkan bahawa ia bukan bersifat asid. Ia masih lagi bersifat asid. Itu yang cikgu nak beritahu tadi. Okey, tak semestinya yang bukan rasa masam tidak bersifat asid. Okey, ada bahan-bahan juga yang tidak masam mempunyai sifat kimia asid. Okey, seterusnya berikut merupakan bahan-bahan beralkali. Okey, ubat gigi, peluntur, okey, deterjen, shampoo, soda bikarbonat. Okey, yang ini semua adalah bersifat alkali. Okey, ataupun ni boleh perhatikan senang, cikgu bagi tips kat sini. Apa sahaja sebenarnya sabun. Ni sabun gigi. Ni sabun tandas ni. Ni sabun sabun baju, sabun kepala, sabun pinggan mangkuk. Semua sabun adalah bersifat alkali. Okey, soda bikarbonat juga bersifat alkali. Okey, kebanyakan yang bersifat alkali ni sekiranya kamu pegang, kamu akan dapati ia memberikan rasa licin.
Jadi ini adalah salah satu sifat bahan yang beralkali. Okey. Okey, baiklah. Mari kita lihat bahan yang bersifat neutral. Okey, contohnya seperti gula, garam dan air mineral. Okey, gula kita dapat tahu rasa dia adalah manis. Garam kita tahu rasa dia masin dan air mineral rasa dia tawar. Okey. Jadi kebanyakan bahan-bahan bersifat neutral dia akan memberikan rasa manis, rasa masin dan rasa tawar. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan tengok apakah kepentingan ataupun kegunaan bahan-bahan yang berasid, beralkali dan neutral ini. Okey, cuba kamu perhatikan ya, gambar yang pertama itu gambar lebah, sengatan lebah. Jika sekiranya seseorang itu mendapat sengatan lebah, kita boleh amalkan petua, ambil asam jawa dan sapukan pada tempat sengatan lebah. Okey, ini untuk mengurangkan bengkak daripada sengatan tersebut. Okey, so kita tahu bahawa asam jawa itu bersifat asid. Okey, ini bermaksud sengatan lebah itu bersifat alkali. Okey, kenapa kita temukan asid dan alkali? Okey, apabila asid dan alkali bertemu, dia akan mengurangkan sifat alkali tersebut. Okey, menjadi sifat neutral. Okey, so tengok gambar yang kedua. Gambar kedua adalah gambar karies gigi ataupun kerosakan gigi. Mengapa karies ataupun kerosakan gigi ini boleh berlaku? Okey, ia disebabkan oleh sistem makanan yang terlekat di celah-celah gigi ini telah digunakan oleh bakteria pada permukaan gigi dan menukarkannya kepada asid. Asid ini bersifat menghakis. Okey, so asid bersifat menghakis dan dia telah menghakis gigi dan menyebabkan karies. Okey, sebab itulah kita perlu menggosok gigi menggunakan ubat gigi. Apakah sifat kimia bagi ubat gigi? Ya, sifat kimianya adalah beralkali. Jadi bila asid bertemu dengan alkali, bermaksud ia akan mengurangkan keasidan pada gigi tersebut. Okey, dan untuk mendapatkan sifat-sifat neutral pada permukaan gigi. Okey. Okey, dalam yang ketiga pula, dalam masakan jika stok asam jawa di dapur telah habis, bahan apakah yang sesuai menggantikan asam jawa tersebut? Okey. Apa saja yang seperti asam jawa? Asam jawa ini bersifat asid. Jadi yang sama dengan asid dia apa? Contohnya tomato, limau boleh menggantikan asam jawa. Okey, dalam masakan. Itu sahaja daripada cikgu. Cikgu harap kelas cikgu ini dapat membantu kamu untuk memahami topik asid dan alkali. Okey, sekian. Terima kasih.